Sindiket penipuan tawaran kerja sambilan tumpas. Juga, pekerja warga Thailand maut diserang gajah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Awas dengan tawaran kerja sambilan menerusi media sosial. Anda mungkin telah ditipu oleh satu sindiket yang kononnya sedang mencari ejen jualan dalam talian. Sindiket itu dikesan oleh Polis Johor dan 22 individu termasuk 11 wanita telah ditangkap. Ketua Polis Johor Dato' Ayub Han Maidin PC berkata suspek berumur 15 hingga 28 tahun ditahan dalam 4 serbuan 2 hari lalu. Sindiket membuat haibahan mengenai tawaran kerja sambilan menerusi aplikasi WhatsApp. Kemudian meminta mangsa menghubungi talian tertera. Talian yang akan dihubungi oleh mangsa akan dijawab oleh kumpulan yang kami tangkap ni lah, yang dipanggilkan service center ni. Dan mereka ni lah yang akan menawarkan pelbagai package. Ada sama ada untuk menjadi sebagai regular agent ataupun VIP agent. Yang mana mereka dijanjikanlah komisen 8% dan 15% bergantung pada jumlah barangan yang dijual. Siasatan awal mendapati sindiket berkenaan telah beroperasi sejak lebih sebulan lalu dengan mensasar mangsa warga Singapura. Mangsa menyedari ditipu selepas membuat bayaran ke dalam akaun yang tidak wujud dikendalikan oleh sindiket berkenaan. Siasatan juga mendapati sindiket sering menukar lokasi pusat panggilan bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. Antara yang dirampas pihak berkuasa, 48 unit telefon bimbit, 12 komputer riba, buku nota serta peralatan internet yang digunakan untuk memperdaya mangsa. Semua suspek direman hingga esok bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Kes seorang bayi diberikan minuman keras dan videonya tersebar di media sosial. Seorang suspek berusia 19 tahun direman 5 hari bagi membantu siasatan kes itu. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Khalijah Muhammad Khalid di Mahkamah Magistrate Balik Pulau pagi tadi. Suspek yang juga pekerja sambilan di kedai runcit ditahan di kawasan Teluk Bahang pada jam 1.30 tengah hari semalam. Ketua Polis Daerah Barat Daya Superintendent Kamarul Rizal Jenal berkata, suspek ditahan sesudah rakaman video berdurasi 30 saat yang menunjukkan seorang lelaki sedang memangku bayi sambil menyuapkan minuman daripada tin yang tertera jenama minuman keras. Siasatan awal mendapati kejadian berlaku pada Mac lalu di rumah sewa suspek di Kampung Teluk Awak, Teluk Bahang. Video dipercayai dirakam oleh rakan suspek dan ketika itu bayi lelaki berkenaan berusia 5 bulan. Bayi yang kini berusia 8 bulan berada dalam keadaan sihat namun dibawa ke hospital untuk pemeriksaan. Suspek mempunyai 14 rekod lampau berkaitan jenayah dan masih dalam tempoh pengawasan pihak polis. Bekas pengurus Institut Pendidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI didakwa menyalahguna kuasa dengan mencadangkan tender projek kepada syarikat sekutunya. Kesalahan itu didakwa dilakukan pada 6 tahun lalu. Tertuduh Muhammad Saiful Nizam, 40 tahun, dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Terengganu siang tadi. Muhammad Saiful yang sebelum ini adalah bekas pengurus inkubator MARDI Bersut mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Nuriat Osman. Tertuduh dituduh pecah amanah bernilai RM4,250 pada 25 Mei lalu. Muhammad Saiful didakwa menggunakan jawatannya untuk mendapatkan kerja-kerja penambahbaikan sistem pemotongan bagi mempelbagaikan produk hasilan kilang jejari. Tertuduh telah mencadangkan sebuah harga paling rendah syarikat milik sekutunya berjumlah RM17,000 pada Mac 2015. Jika terbukti bersalah, boleh dipenjara maksimum 20 tahun dan denda minimum 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000. Seekor gajah tiba-tiba naik minyak dan menyerang penjaganya hingga maut di perkampungan konservasi Gajah Kenyir, Hulu Terengganu. Dalam kejadian kira-kira jam 7.45 pagi tadi, mangsa warga Thailand Anucha Tangsakun, 38 tahun, parah di bahagian perut dan peha akibat ditusuk gading haiwan itu.
Gajah yang diberi nama Tenang berusia 22 tahun mencederakan penjaganya ketika mangsa mahu melepaskan ikatan rantai yang ditambat pada tiang sebelum membawa haiwan terbabit ke sungai untuk dimandikan. Ketua Polis Daerah Deputi Superintendent Muhammad Adli Mat Daud ketika dihubungi mengesahkan kejadian. Ketika kejadian, mangsa baru selesai memberi makan kepada gajah. Mangsa disahkan meninggal dunia di tempat kejadian dan mayat dibawa ke Hospital Hulu Terengganu. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Pihak Perkampungan Konservasi Gajah Kenyir maklumkan emosi gajah berkenaan kurang stabil sejak akhir-akhir ini akibat dicederakan seekor gajah jantan liar kira-kira 2 minggu lalu. Tenang adalah antara 18 gajah yang ditempatkan di kawasan sanctuary seluas 256 hektar ini. Dan ini pula keluhan peserta rancangan tanah berkelompok di Kemaman yang tidak tenteram gara-gara gangguan gajah liar. Mereka menggesa pihak berkuasa segera bertindak sebelum insiden lebih buruk berlaku. Gajah didakwa memusnahkan tanaman yang diusahakan dan penduduk terpaksa menanggung kerugian ribuan ringgit. Haiwan terbabit dikatakan datang dari hutan simpan cerol yang terletak tidak jauh dari kawasan yang diusahakan di Kampung Banho ini. Ini adalah kejadian yang pertama kerana sebelum ini gajah hanya dilihat berkeliaran di kaki hutan sahaja. Sebelum ini 17 ekor gajah liar dilihat memusnahkan kira-kira 900 batang pokok pisang yang ditanam. Kesemua pokok pisang yang musnah dikatakan telah sedia untuk dituai dan dijual. Benda ni dah berlaku kira hampir 1 bulan lah. Dia masuk lebih kurang 25 bulan 5. Sampai sekarang ni hampir 1 bulan. 1 bulan. So banyak tanaman rosak. Kalau pisang boleh katakan 75% habis. Yang nanah tu adalah 50%. Dan pokok-pokok tanaman yang lain banyak juga orang tijak lah apa. Ya, yang pisang tu dia cabut ya, kalau macam pisang jelah berangan tu dia makan lah. Macam pisang-pisang nangka tu dia cabut, dia makan umbut lah. Jadi kebimbangan tu ada lagi tak? Kebimbangan memang ada lah. Memang kalau boleh kita macam pihak kerajaan kalau boleh kita nak minta ni lah pagar gajah lah. Pagar gajah untuk ni kawasan sini. Pengarah Perhilitan Terengganu Dr. Abdul Malik Muhammad Yusof ketika dihubungi mengesahkan kejadian ini. Perhilitan sudah pun mengambil tindakan menghalau haiwan liar terbabit ke dalam hutan bampiran. Kira-kira 1 tan durian bertaburan di lebuh raya apabila lori membawa raja buah itu terbalik di kilometer 279.9 lebuh raya utara selatan plus arah utara dekat Nilai. Kejadian berlaku kira-kira jam 1.55 petang tadi ketika lori dalam perjalanan dari Segamat ke Kuala Lumpur. Ketua Polis Daerah Nilai Superintendent Muhammad Fazli Abdul Rahman berkata, lori dipandu lelaki berusia 25 tahun ini hilang kawalan dipercayai akibat tayar belakang sebelah kiri pecah. Ia kemudiannya terbabas dan terbalik di lorong kiri mengakibatkan durian yang dibawa bertaburan di lebuh raya. Nahas berlaku kira-kira 7 km dari kawasan rehat dan rawat Seremban. Pemandu lori dan kelindan mengalami kecederaan ringan. Bertemu kembali. Kes baru COVID-19 dilaporkan meningkat hari ini kepada 5,244 kes dengan Selangor kekal merekodkan kes harian paling tinggi. 24 kluster baru dikenal pasti selain 83 kematian menjadikan jumlah maut 4,637 orang. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam kenyataannya berkata, 15 kluster tempat kerja majoriti dikesan di Selangor. 7 kluster komuniti direkodkan termasuk kluster Sungai Kotak yang tercetus akibat Majlis Pengebumian. Sementara itu, kluster kumpulan berisiko tinggi melibatkan pusat dialisis selain kluster pusat tahanan di Negeri Sembilan. 6,372 kes sembuh menjadikan 645,553 individu telah pulih. Kerajaan sasar 60% rakyat divaksinasi menjelang akhir September ini. Ia jangkaan lebih awal daripada sasaran asal menjelang November atau Disember yang ditetapkan dalam Pelan Pemulihan Negara. The government is confident of administering 11 million doses in July, 13 million doses by the end of August,
and a further 8 million doses by the end of September. With this, the government aims to get 60% of the population vaccinated by the end of September. Beliau berkata demikian pada pelancaran Malaysia Economic Monitor Weathering the Search oleh Bank Dunia secara maya. Setakat 19 Jun, 4.08 juta rakyat mewakili 12.5% populasi telah sekurang-kurangnya mendapat satu dos vaksin. Manakala 1.58 juta lagi telah menerima kedua-dua dos. Kerajaan juga sudah menyiapkan lebih banyak pusat vaksinasi mega untuk meningkatkan kadar vaksinasi selain menambah 1,000 pengamal perubatan sektor swasta untuk membantu pemberian vaksin di seluruh negara. Di Kelantan, pendaftaran program imunisasi COVID-19 kebangsaan meningkat kepada 50%. Pengarah Jabatan Kesihatan Kelantan, Datuk Dr. Zaini Husin berkata, pendaftaran itu dilakukan dengan pelbagai cara, termasuk menerusi program outreach vaksinasi COVID-19. Dalam PPAO di sini, petugas-petugas sama ada petugas kita ataupun petugas sukarelawan akan segera mendaftar mereka. Dan juga pada masa yang sama kita membuat suntikan pada tempat tersebut. Jadi dengan approach ini telah membantu kita dalam peningkatan dari segi pendaftaran MySejahtera dan juga peningkatan daripada suntikan vaksin itu sendiri. Datuk Dr. Zaini yang ditemui selepas melawat Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 berisiko rendah Pusat Tarbiyah Islam Kelantan di Pengkalan Cepa berkata, sehingga semalam seramai 603,289 individu sudah berdaftar. Daripada jumlah itu, lebih 285,000 penduduk sudah menerima vaksin, iaitu 196,784 bagi dos pertama dan 88,376 bagi dos kedua. Setakat ini, Kelantan mempunyai 18 PPV. Kerajaan Negeri Melaka menerusi Jawatan Kuasa Fatwa Negeri membenarkan aktiviti ibadah korban dilaksanakan di negeri itu sempena Aidiladha. Mufti Negeri Datuk Abdul Halim Tawil berkata, kebenaran itu bagaimanapun tertakluk kepada pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan kerajaan. Kebenaran pelaksanaan ibadah korban dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP itu tidak termasuk di lokasi yang diisytiharkan sebagai kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Namun ia bergantung kepada kelulusan pihak berkuasa negeri. Ibadah korban semasa PKP hanya boleh dilaksanakan di 4 lokasi yang dibenarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Veterina, iaitu di Kompleks Abatoya Jasin, Kompleks Abatoya Alur Gajah, Pusat Ternakan Haiwan milik Abdullah Sulaiman di Bukit Tembakau dan Pusat Ternakan Haiwan milik Mat Yusni Abu Bakar di Sungai Putat. Jabatan Perkhidmatan Veterina juga bersetuju untuk menawarkan lesen kebenaran penyembelihan sementara di kandang ternakan yang mempunyai kemudahan kawasan sembelih atau masjid, surau serta institusi yang mempunyai kawasan lapang. Bagi mengelak pembaziran, rampasan hasil laut daripada kegiatan pencerobohan nelayan asing dilelong dengan harga murah. Pemborong dan peniaga akan dihubungi, seterusnya mereka akan membida harga ikan itu. Umumnya, ramai yang tidak tahu ke mana rampasan hasil laut yang diperolehi Agensi Penguasaan Maritim Malaysia APMM. Dan bagi mengelak pembaziran hasil tangkapan itu rosak, semua hasil berkenaan segera dilelong. Sehingga Jun ini hampir 44 tan ikan dan hasil lain serta lebih 84,000 liter diesel dilelong dengan nilai lebih RM166,000. Ini adalah salah satu program CSR ataupun kita boleh katakan program yang proses yang akan kembali semula hasil ini kepada masyarakat. Di mana lelongan ni akan dijadikan sebagai jualan juga kepada masyarakat setempat. Katanya hasil tangkapan ikan baja dibida dengan harga 20 sen sekilo, manakala ikan yang lain hanya RM2 sekilogram. Dalam operasi terbaru APMM, 4 bot bersama 46 nelayan Vietnam ditahan melibatkan nilai rampasan keseluruhan RM6 juta. Bot ditahan kapal peronda KM Nusa di perairan sekitar 77 hingga 78 batu nautika dari Kuala Terengganu. Katil merawat pesakit kritikal di Hospital Awam di Bandaraya Bangkok kini hampir semua dihuni
pesakit COVID-19 dengan mereka mengalami gejala teruk. Setakat ini hanya tinggal 20 katil dihaskan untuk kecemasan. Ketua Pengarah Jabatan Perkhidmatan Perubatan Thailand, Dr. Somsa Aksip berkata, akses pesakit COVID-19 bagi katil yang dilengkapi alat bantuan sokongan hayat juga dikatakan sangat terhad. Sejak beberapa bulan kebelakangan ini, Bangkok dan wilayah sekitarnya terus merekodkan lebih 1,000 kes harian baru sekaligus mengakibatkan peningkatan mendadak bilangan pesakit dalam kumpulan kuning dan merah. Pusat Pentadbiran Situasi COVID-19 CCSA mencatatkan sebanyak 35 lagi kematian selain merekodkan 4,059 kes baru semalam. Dalam perkembangan lain, Kementerian Kesihatan India mendedahkan kewujudan varian baru COVID-19 dikenali sebagai Delta Plus yang merupakan versi mutant strain Delta. Dalam satu kenyataan, kementerian itu maklumkan varian itu dikategorikan sebagai membimbangkan. Setakat ini, beberapa negeri dikenal pasti mempunyai penularan virus berkenaan termasuk Maharashtra, Kerala dan Madhya Pradesh. Virus itu ditemui dalam sampel jujukan genom di beberapa daerah daripada 3 negeri terbabit. Sehingga kini, 22 kes berkaitan varian itu direkodkan. Kita terus saja ke laporan sukan. Aksi Liga Juara-Juara Asia mula membuka tirainya semalam membabitkan 2 perlawanan kumpulan G. Wakil Tunggal Negara Johor Darul Takzim JDT terlepas peluang untuk sekurang-kurangnya meraih satu mata selepas tewas 0-1 kepada klub Jepun Nagoya Grampus. Sementara juara 3 kali Pohang Steelers dan Korea Selatan gah memulakan kempen dengan kemenangan 2-0 ke atas wakil Thailand Ratchaburi FC. Pertemuan Johor Darul Takzim JDT menentang Nagoya Grampus di Stadium Raja Manggala Bangkok menjadi tumpuan peminat bola sepak tempatan malam semalam. JDT tampil cemerlang babak pertama, beberapa peluang berjaya dicipta menerusi gerakan Daxon da Silva pada minit ke-37. Cuma percubaannya sedikit tersasar. Kembali selepas rehat, usai Nagoya membuahkan hasil gol menerusi sentuhan Hiroyuki Abe yang turut mendapat bantahan penjaga gol JDT Farizal Maulias. Namun, jaringan itu kekal untuk kemenangan 1-0 memihak Nagoya. Dan aksi seterusnya, JDT akan berdepan klub Thailand Ratchaburi FC Jumaat ini. Sementara itu, wakil Korea Pohang Steelers yang juga juara 3 kali memulakan kempen dalam kumpulan G dengan kemenangan 2-0 ke atas klub Thailand Ratchaburi FC. Seawal minit ke-11, Pohang sudah di depan, gol hasil sentuhan Boris Tashti yang menyudahkan hantaran Manuel Palicious. Gol kedua, Pohang menyusul pada minit ke-81, kali ini menerusi jaringan Lee Sang-yup untuk menoktahkan perlawanan. Pohang kini menduduki tangga teratas kumpulan G dan akan bertemu klub Jepun Nagoya Grampus Jumaat ini. Bola sepak Euro 2020, England menamatkan saingan peringkat kumpulan D di tangga teratas selepas menang 1-0 pada aksi terakhir ke atas Republik Czech. Turut mencatat kemenangan Croatia yang mengatasi Scotland 3-1 untuk mara kepusingan kalah mati selaku naib juara kumpulan. Dan meskipun tewas, Czech turut mara sebagai salah satu daripada 4 pasukan di tempat ketiga terbaik. Selepas satu kemenangan dan satu keputusan seri, England turut bertemu Republik Czech untuk aksi terakhir peringkat kumpulan dan England hampir memecah kebuntuan seawal minit kedua sebelum percubaan Raheem Sterling hanya terkena tiang. Minit ke-12, kam England akhirnya ceria selepas hantaran Jack Grealish berjaya ditanduk masuk Sterling. Kekal sehingga tamat separuh masa, usaha terus digerakkan Republik Czech untuk mencari gol penyamaan. Namun, ketangkasan Jordan Pickford di gawang England menafikan beberapa percubaan yang dicipta. Keputusan 1-0 kekal sehingga tamat permainan dan England ceria melangkah ke peringkat seterusnya selaku juara kumpulan. Terus patuhi segala SOP yang ditetapkan oleh pihak berkuasa bagi memutuskan rantai COVID-19 dan duduklah di rumah jika tiada keperluan untuk keluar. Mengakhiri berita TV 9 malam ini, saksikan visual perhimpunan pemilik kereta klasik di Bandar Verkhnyaya Pishma, Rusia yang menyorot kembali sejarah perkembangan otomotif ketika pemerintahan zaman Soviet. Saya Adin Hussein, Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.